Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal bin Ibrahim, nombor pelajar 2021266926. Saya dari kumpulan 13 bersama rakan sekumpulan saya Muhammad Aizuddin bin Abdul Ghani. Kami akan membentangkan tentang kesan negatif pengaruh media sosial yang menular dalam kalangan masyarakat. Untuk pembentangan ini kami bahagikan kepada dua bahagian, di mana saya, Faizal, akan membentangkan tentang definisi media sosial ataupun apa itu media sosial, jenis-jenis dan bentuk media sosial masa kini, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh negatif media sosial. Dan seterusnya akan disambung oleh Aizuddin, rakan saya, untuk faktor-faktor penyumbang kepada pengaruh media sosial ataupun pengaruh negatif media sosial, dan juga kesan-kesan negatif pengaruh media sosial itu sendiri. Okey. Apa yang kita faham tentang maksud media sosial itu sendiri? So, istilah media sosial adalah merujuk kepada laman web dan aplikasi yang membolehkan pengguna mencipta dan berkongsi kandungan atau mengambil bahagian dalam rangkaian sosial. So, di mana ini adalah salah satu tujuan ataupun motif bila mana kita menggunakan aplikasi-aplikasi media sosial itu sendiri, tidak lain tidak bukan untuk memuat naik apa-apa saja kandungan berkaitan dengan kehidupan kita supaya dapat diakses oleh rakan-rakan dan berkongsi bersama rakan-rakan yang lain. So, itu adalah istilah media sosial. Okey, terdapat beberapa aplikasi yang dikaitkan dengan media sosial, seperti mana salah satu contohnya adalah Facebook. So, Facebook adalah salah satu aplikasi yang terkenal dan banyak diguna pakai oleh rakyat Malaysia sendiri. So, mengikut statistik yang telah dikeluarkan oleh salah satu laman sesawang gs.statcounter.com, sehingga November 2021, Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan oleh rakyat Malaysia dengan 87.37% daripada keseluruhan pengguna media sosial di Malaysia. Yang kedua adalah aplikasi Twitter, di mana ia adalah sama jika dibandingkan dengan Facebook daripada segi penggunaannya. Dan Twitter juga adalah salah satu aplikasi ataupun platform yang banyak diguna pakai oleh rakyat Malaysia. Okey, seterusnya adalah aplikasi TikTok. So, aplikasi TikTok terkenal di Malaysia pada 2020 ketika Malaysia berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, dan aplikasi TikTok ini lebih menjurus kepada perkongsian video-video pendek, di mana kita boleh berkongsi apa saja kandungan yang melibatkan video dapat dimuat naik kepada dalam aplikasi TikTok. Yang seterusnya adalah aplikasi YouTube. Aplikasi YouTube jika dibandingkan dengan TikTok adalah sama, cuma kandungan berasaskan video panjang boleh dimuat naik ke dalam aplikasi YouTube, di mana TikTok adalah lebih kepada kandungan video berdurasi pendek. Okey, YouTube juga terkenal kerana pengguna YouTube itu diberi peluang untuk menjana pendapatan daripada video-video yang telah dikongsi ataupun dimuat naik ke dalam aplikasi itu sendiri. Okey, seterusnya adalah aplikasi WeChat. So, di mana aplikasi WeChat ini lebih kepada aplikasi media sosial di mana kita dapat menambah kenalan-kenalan baru dan juga memuat naik apa-apa saja kandungan berkaitan dengan kehidupan ataupun pengguna itu sendiri. Terdapat beberapa isu yang telah dibangkitkan tentang pengaruh negatif media sosial, seperti mana masalah kesihatan, masalah sosial, jenayah cyber dan juga kebencian terhadap agama, bangsa dan budaya. So, untuk masalah kesihatan, terdapat banyak isu yang dibangkitkan mengenai kesan-kesan negatif kepada masyarakat. Penggunaan media sosial secara tidak dibendung akan memberi impak yang buruk kepada masalah kesihatan pengguna itu sendiri. Ia terbahagi kepada beberapa jenis masalah kesihatan, seperti masalah kesihatan seksual dan juga masalah kesihatan mental. Okey, kita dikejutkan dengan satu kejadian pada 2019 di mana seorang remaja telah membunuh diri dengan terjun daripada bangunan tingkat setinggi 3 tingkat, dan kejadian ini berlaku adalah disebabkan oleh kehendak rakan-rakan di alam maya ataupun di media sosial yang mahukan remaja ini terjun dan membunuh diri.
Dan disebabkan masalah kemurungan, remaja ini menyahut cabaran daripada rakan-rakan di media sosial dan terjun daripada bangunan setinggi 3 tingkat. So, lantas menyebabkan remaja ini kehilangan nyawa. So ini adalah satu contoh di mana media sosial menjadi salah satu punca kepada masalah kesihatan di kalangan masyarakat Malaysia. Seterusnya adalah masalah sosial, di mana gejala sosial juga merupakan salah satu isu yang sering kita dengar berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Penggunaan aplikasi mencari kenalan seperti WeChat contohnya, ini akan sedikit banyak menyumbang kepada masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat kini. So, kejadian-kejadian yang berlaku seperti kes rogol, kes kehamilan anak luar nikah, di mana ini batu loncatan di mana bermulanya isu-isu seperti ini adalah berpunca daripada media sosial itu sendiri, yang mana contohnya aplikasi WeChat memberi kemudahan kepada remaja-remaja mencari kenalan-kenalan baru, berjumpa dan seterusnya melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral contohnya. Seterusnya yang paling kita sering dengari melibatkan media sosial adalah jenayah cyber. So, antara jenayah cyber yang sering kali berlaku di Malaysia adalah penipuan dalam talian. Contohnya, penipuan yang sering berlaku adalah penipuan urus niaga. Contohnya, bila mana kita menjual beli barang. So, media sosial adalah satu platform di mana kita boleh memuat naik kandungan ataupun kita boleh mengiklankan barang-barang apa yang kita nak jual di media sosial dengan harapan terdapat ramai pengguna akan melihat iklan dan membeli barangan itu, tetapi disalahgunakan. Dan banyak kejadian seperti penipuan di mana kita sudah membayar kepada penjual tetapi barang tidak dihantar dan sebagainya. Ini adalah salah satu isu-isu negatif yang dikaitkan dengan jenayah cyber. Dan seterusnya adalah kebencian terhadap agama, bangsa dan budaya, di mana ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Kita secara tidak langsung kita tahu di Malaysia terdapat kaum Melayu, India dan juga Cina di antara kaum yang majoriti di Malaysia. So, bila mana terdapat sebarang kandungan dimuat naik ke platform media sosial, ini akan mencetuskan pembalahan di kalangan kaum-kaum itu sendiri. Seperti contohnya, sesiapa saja boleh memuat naik kandungan menghina agama ataupun kaum yang lain, dan bila mana kaum-kaum tersebut melihat petikan ini dihantar oleh bangsa-bangsa yang melibatkan bangsa Melayu sebagai contoh, dan ini akan menimbulkan salah faham dan juga menciptakan kemarahan. So, ini adalah salah satu contoh di mana media sosial jika tidak diguna dengan sebaiknya akan memberi impak yang buruk ataupun memberi kesan negatif kepada masyarakat di Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya, Muhammad Faizal bin Ibrahim, dan seterusnya rakan sekumpulan saya Aizuddin akan membentangkan tentang faktor-faktor penyumbang kepada pengaruh negatif media sosial. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aizuddin bin Abdul Ghani akan menyambung tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada pengaruh negatif media sosial. Yang pertama ialah penyalahgunaan teknologi. Facebook boleh dikatakan sebagai media sosial dan laman rakan sosial yang paling berkuasa di luar sana. Kita boleh menggunakan Facebook untuk berhubung dengan keluarga, rakan-rakan dan juga boleh bertemu dengan rakan baru di Facebook. Kebanyakan orang yang tahu menggunakan komputer dan internet mempunyai profil di Facebook. Namun begitu, terdapat pengguna yang telah menyalahgunakan platform ini sebagai satu cara untuk menipu pengguna lain. Jika dikaji, Facebook sebenarnya penuh dengan profil palsu. Hal ini kerana tiada had untuk mencipta profil di laman Facebook. Kebanyakan mereka dicipta oleh golongan yang ingin mendapatkan lebih ramai rakan dan menggunakannya untuk tujuan pemasaran. Mengambil contoh, seseorang yang ingin menjual produk mereka ingin menarik perhatian pengguna Facebook yang lain. Penjual ini akan mencipta profil palsu untuk memberikan gambaran bahawa pengikut mereka dan pengguna produk mereka adalah sangat ramai, dan mereka juga
akan memperdaya pengguna-pengguna lain dengan testimoni produk dari pengikut palsu mereka. Namun, hakikat yang sebenarnya produk mereka itu tidaklah sebagus yang dicanang. Yang seterusnya ialah kurangnya pemantauan ibu bapa. Kurang pemantauan ibu bapa ini terhadap kanak-kanak ataupun anak mereka, khasnya pada golongan remaja dan ke bawah, boleh menyebabkan berlakunya ketagihan terhadap media sosial. Walaupun Facebook banyak membawa faedah kepada kita mengenai maklumat dan berita, tetapi Facebook juga dapat membawa kesan negatif kepada pelajar. Facebook dikenali sebagai platform yang sangat mempengaruhi ketagihan anak muda. Ia termasuk banyak ciri seperti berbual, bercerita, suapan berita. Semua ini boleh membuatkan pengguna menghabiskan lebih banyak masa melayari media sosial. Penggunaan berlebihan seperti ini boleh menjejaskan tumpuan pelajar terhadap akademik mereka dengan serius. Selain itu, kebanyakan remaja juga menggunakan Facebook lebih berminat dengan dunia mereka sendiri dalam perlumbaan untuk mendapatkan lebih ramai pengikut dan rakan. Mereka terlupa untuk berinteraksi dengan dunia sebenar dan menyebabkan mereka kurang bergaul dan lebih gemar menyendiri. Sesetengah remaja juga berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama ahli keluarga semasa mereka di media sosial selama berjam-jam. Ini akan memberikan kesan kepada hubungan mereka dengan keluarga dan rakan sekeliling. Walau apapun media sosial, sepatutnya kita tidak boleh menggunakannya berlebihan kerana ia boleh menjadikan kita seorang yang antisosial. Kesan seterusnya ialah daripada pengaruh rakan sebaya. Hal ini selalunya terjadi kepada golongan muda remaja yang lebih mudah terikut dengan pengaruh rakan-rakan mereka. Rakan-rakan sekolah yang ramai menyebabkan pelbagai jenis pengaruh yang positif dan juga negatif diterima oleh seseorang pelajar itu. Antara pengaruh negatif rakan sebaya dalam media sosial adalah terhadap permainan video. Permainan video ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang negatif pada asalnya, tetapi jika disalahgunakan, ia boleh menjadi sesuatu yang negatif. Antara implikasi yang tidak baik terhadap seseorang ialah dengan adanya telefon pintar, seorang itu dapat berkomunikasi dengan pemain lain dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi lain. Dengan sebab itu, pengguna-pengguna ini dapat terus bermain tanpa menghiraukan orang lain. Contoh yang lain ialah dengan pengaruh rakan sebaya yang menyebarkan gambar atau video yang kurang sesuai. Sebagai contoh, terdapat aplikasi media sosial yang dilihat tidak sesuai dengan golongan dan masyarakat di Malaysia seperti aplikasi Bigo Live. Aplikasi ini pada awalnya adalah aplikasi untuk perkongsian video secara langsung, tetapi terdapat sebilangan yang menyalahgunakan aplikasi ini dengan menawarkan akses video yang tidak bermoral supaya mereka dapat mengaut keuntungan dan mendapat komisen yang lebih tinggi. Faktor seterusnya ialah kurang pengetahuan. Akibat daripada kurang pengetahuan, seseorang itu lebih mudah untuk ditipu ataupun terpedaya dengan berita-berita yang tidak sahih dari sumber yang diragui. Oleh kerana ingin mengejar arus peredaran media sosial, seseorang itu mudah mempengaruhi berita-berita yang disampaikan walaupun belum pasti kesahihannya. Hal ini disebabkan mereka turut menyebarkan berita tersebut tanpa mengambil kira kesan dan akibat terhadap orang lain. Topik seterusnya adalah kesan-kesan negatif pengaruh media sosial. Kesan yang pertama ialah pembaziran masa. Sebagai seorang yang hidup di zaman moden ini, media sosial sudah sebati di dalam hidup kita dan secara tidak sedar kita menggunakan platform media sosial pada setiap masa. Maka kita mungkin sedar akan kesan
buruk media sosial yang paling ketara ialah pembaziran masa. Tambahan lagi, pada zaman sekarang, rangkaian internet bukanlah sesuatu masalah bagi kita. Sebagai contoh, perkataan live yang pada dulunya lebih cenderung kepada siaran langsung di televisyen, namun dengan adanya media sosial, kita dapat mengadakan siaran langsung ataupun live pada akaun media sosial masing-masing. Ianya dapat dilakukan dengan sangat mudah tanpa memerlukan sebarang lesen penyiaran maupun kelengkapan rakaman yang canggih. Hanya berbekalkan sebuah telefon pintar dan aplikasi, kita dapat menyiarkan siaran langsung kita sendiri dan ianya dapat ditonton oleh pengguna-pengguna lain. Justru itu, ramai pengguna media sosial sanggup menghabiskan masa berjam-jam lama hanya untuk live dan untuk menarik perhatian orang lain. Ini menunjukkan media sosial menyebabkan pembaziran masa terhadap masyarakat kita. Faktor seterusnya ialah mengurangkan produktiviti. Tidak dapat dinafikan lagi yang media sosial banyak memberi impak besar kepada produktiviti individu itu. Namun jika tidak terkawal, ia boleh menyebabkan impak negatif kepada produktiviti. Ini sering terjadi kepada golongan bawah umur, khususnya kanak-kanak dan remaja. Media sosial adalah satu platform yang boleh diakses tanpa mengira hari dan waktu. Justru tanpa sedar, kita telah banyak menghabiskan masa dengan melayari media sosial sehingga lewat malam tanpa mempedulikan masa tidur kita sendiri. Ini menyebabkan kurangnya produktiviti kita pada keesokan harinya, dan jika berterusan, ia mungkin akan memberi impak yang lebih besar kepada pelajaran atau pekerjaan individu itu. Kesan yang seterusnya ialah platform penyebaran fitnah. Dengan kemudahan internet dan telefon pintar yang semakin meluas, masyarakat semakin berani dan lantang di media sosial. Mereka mengeluarkan cerita dan informasi yang tidak tepat secara langsung, memfitnah pihak yang lain sewenang-wenangnya. Hal ini jika tidak dikawal boleh menyebabkan masyarakat semakin tidak terkawal dan budaya fitnah memfitnah ini berleluasa. Media sosial juga boleh menyebabkan tekanan perasaan kepada seseorang. Antara kesan buruk yang terkena kepada penyakit mental ini ialah pada zaman sekarang, penyakit mental ini bukanlah sesuatu yang jarang kita dengar jika dibandingkan dengan 30 ataupun 40 tahun yang lalu. Penyakit ini juga semakin menular dalam kalangan masyarakat, tidak mengira latar belakang dan peringkat umur. Antara penyebab tekanan perasaan boleh berlaku akibat dari pengaruh media sosial ialah adanya perasaan takut apabila ketinggalan ataupun fear of missing out. Perasaan ini selalunya terjadi kerana selalu melihat kehidupan orang lain yang meriah dan seronok di media sosial, yang menyebabkan seseorang itu cemburu kerana tidak mampu untuk mendapat apa yang dilihatnya itu. Umum mengetahui, media sosial adalah sinonim dengan tempat untuk menayang kemewahan dan kegembiraan bagi sesetengah pihak. Mereka akan memuat naik isi kandungan tentang keseronokan hidup mereka kepada orang lain. Sebagai seorang pengguna, kita haruslah bijak memilih siapa yang patut kita ikuti di media sosial supaya perasaan negatif ini tidak merebak dalam diri kita. Sebagai kesimpulan, media sosial adalah satu bukti perkembangan teknologi yang sangat mengagumkan. Kita sebagai individu dan juga masyarakat perlu bertanggungjawab untuk menggunakan media sosial dengan sebaiknya. Bagi institusi keluarga, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk mendidik anak-anak akan cara penggunaan media sosial yang betul. Anak-anak lebih mudah terpengaruh dengan tingkah laku dan mengambil contoh dari perilaku ibu bapa mereka. Ibu bapa juga perlu memantau dan menghadkan penggunaan media sosial anak-anak mereka agar anak-anak mereka tidak terjebak dalam aktiviti yang tidak sihat yang boleh menyebabkan kerosakan akhlak mereka. Dalam kalangan masyarakat,
Pihak yang paling mudah untuk mendidik adalah institusi pendidikan, di mana mereka perlu memainkan peranan untuk mendidik muda remaja akan bahayanya di sebalik media sosial. Keseronokan yang mereka peroleh dari media sosial boleh menjerat diri mereka, bahkan menjerat keluarga mereka sekali. Pihak kerajaan perlu bertanggungjawab bagi mendidik masyarakat supaya menggunakan media sosial dengan sebaiknya. Kempen-kempen yang dijalankan oleh kerajaan dilihat memberi kesan kepada masyarakat dalam menerangkan bentuk-bentuk kesalahan dalam media sosial yang boleh dianggap sebagai jenayah. Akhir sekali, sebagai individu, kita tidak boleh terus menyalahkan orang lain dan mengharapkan orang lain untuk memperbetulkan kesalahan kita. Kita perlulah bertanggungjawab dengan segala tindakan kita dan mempamerkan tingkah laku yang baik supaya hidup kita lebih tenang dan diberkati. Sentiasalah mematuhi dan cerna akan arahan dan kempen-kempen kerajaan yang sememangnya bertujuan untuk melindungi diri kita dari menjadi mangsa jenayah media sosial ataupun melakukan perkara jenayah di media sosial tanpa kita sedari. Sekian, terima kasih.